Kalau korang familiar dengan megateori 5,000 tahun aku sebelum ni, video ni adalah kompilasi video-video dalam zaman prasejarah sampai ke zaman sejarah kuno sebelum era antiquity klasik. Apa benda tu? Yang aku akan susun dan ringkaskan menjadi satu aliran timeline yang teratur. But for those yang tak familiar, santai kawan. Woi, lagi santai kawan. Ini adalah ringkasan dari permulaan teori tersebut, jadi anda tidak ketinggalan. Korang juga boleh tonton video-video berkaitan teori ini dengan tekan link-link yang aku dah pin dekat komen dan dalam video. Jadi mari kita sama-sama berlayar menelusuri sejarah antara dua dunia. Okey, pertama sekali kalau korang nak brain megateori ni, korang kena ingat dan willing untuk belajar pasal sejarah. Yes, memang bosan sikit sejarah ni. Pembohong, kau pembohong. Tapi kaitannya dengan One Piece akan membuatkan korang terpukau dan tepuk bahu aku sambil cakap, good job bro. Boom! Korang kena faham yang teori ni adalah based on sejarah sebenar dunia kita yang aku kaitkan sebagai paralel dengan sejarah dunia One Piece. Sebab apa? Sebab coincidentally, dua-dua dunia ni, dunia kita dan dunia One Piece, masing-masing mula mencatatkan sejarah pada 5,000 tahun yang lalu. Kita pun sedia maklum bahawa kebanyakan perkara di One Piece seperti peristiwa, budaya, karakter, legenda telah mengambil inspirasi dari peristiwa-peristiwa dan elemen-elemen dalam sejarah dunia nyata membuatkan sos material One Piece hampir kepada tak terbatas. Yalah, macam mana nak habis kalau kau ada sumber idea berdasarkan 5,000 tahun punya cerita serata dunia kan? Disebabkan itu, One Piece boleh bertahan lebih dari 20 tahun dan menjadi semakin menarik saban tahun dengan menghubungkan segalanya. Oda is really a far amazing genius. Okey, stop glazing untuk hari ini. Jom kita mulakan dengan zaman pertama, zaman prasejarah. Kejap. Untuk memudahkan korang, aku rasa ada baiknya aku klasifikasikan setiap zaman ni dengan era-era based on apa yang berlaku pada jangka waktu dalam zaman tu. So, ayuh naikkan sound dan kembangkan layar anda. Mari kita berlayar menuju One Piece. Prasejarah seperti namanya adalah zaman di mana sejarah masih belum lagi dicatatkan. Boleh dikatakan waktu ini adalah satu jangka waktu yang sangat panjang bermula dari seawal-awal selepas kemunculan spesies manusia di muka bumi yang kemudiannya dibahagikan kepada peralatan dari apa yang mereka gunakan. Bermula dari zaman batu ke zaman gangsa hingga ke zaman besi di mana biasanya sejarah telah mula dicatat. Zaman prasejarah bukan hanya wujud dekat dunia nyata, zaman ni juga wujud di dunia One Piece kerana wujudnya pokok pengetahuan di Ohara yang mengumpulkan catatan rekod peristiwa di serata dunia One Piece. Bermakna sebelum adanya rekod dan catatan, mestilah adanya zaman yang tak pernah direkod. Now, era pertama dalam prasejarah adalah era di mana monster-monster cicak gergasi masih lagi berlega di muka bumi. Era yang aku gelar sebagai era dinosaurus. Wujudan zaman prasejarah dalam dunia One Piece boleh dibuktikan dengan wujudnya Little Garden, di mana zaman dinosaur tidak berakhir di pulau ni. Mainly kerana Grand Line adalah sangat susah untuk dijelajah dan kerana cuaca dan fenomena di Grand Line yang tak menentu, masa di Little Garden seolah-olah terhenti. Even blog post pun perlukan setahun nak reset mat kat situ. Kemudian wujud pula buah Devil Fruit model dinosaur atau dalam istilah yang dipakai Oda, Zoan Devil Fruit jenis naga. Kenapa naga? Sebab ada kemungkinan masyarakat dulu mengenal makhluk-makhluk dinosaur ni sebagai naga. Perkataan dinosaur itu sendiri dicipta pada tahun 1841 yang berasal dari gabungan perkataan bahasa Yunani iaitu Deinos yang bermaksud dahsyat, kuat dan menakjubkan dan Sauros yang bermaksud cicak. Ironinya, semua jenis Riurionomi yang bermaksud naga dalam bahasa Melayu adalah bermodelkan dinosaur. Contoh, King memakan Devil Fruit naga model Pteranodon, Queen makan Devil Fruit naga model Brachiosaurus dan X-Drake makan Devil Fruit naga model Allosaurus. Sedangkan model naga sendiri iaitu model Seryu yang dimakan Kaido adalah buah Devil Fruit jenis ikan. Hal ini adalah kerana jenis buah Devil Fruit itu sendiri. Seryu adalah tergolong dalam mythological Zoan, sedangkan Zoan-Zoan dinosaur lain adalah dikategorikan di dalam Ancient Zoan. Seryu diambil daripada mitologi Cina tentang ikan koi yang berjaya memanjat air terjun dan bertukar menjadi naga. So basically dia still ikan. Walaupun begitu, dalam dunia One Piece, manusia menginterpretasi dinosaur-dinosaur ni sedikit berlainan dari kita di dunia nyata, mungkin kerana mereka tidak lihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana dinosaur-dinosaur ni memburu, jadi mereka hanya membayang dan surprisingly, it actually happen. Oleh sebab Devil Fruit itu sendiri adalah manifestasi dari keinginan manusia.
Contohnya, King percaya Pteranodon memburu dengan melastik kepala dia, Queen percaya Brachiosaurus mampu memisahkan lehernya dengan badannya, Sasaki percaya Triceratops mampu memutarkan embel-embelnya sehingga mampu terbang, dan macam-macam lagi keanehan lain. Nah, selepas berakhirnya era yang dikuasai cicak-cicak gergasi ni, yang kalau dalam pengetahuan kita disebabkan oleh terhempasnya asteroid ke bumi dan perubahan iklim yang drastik menyebabkan mereka kepupusan, barulah datangnya era yang disebutkan dalam teks Harley yang baru-baru ni didedahkan pada chapter 1138. Era di mana manusia pula yang berkuasa di muka bumi, iaitu era penciptaan. Era ini adalah era yang bertepatkan dalam dunia pertama yang dicatatkan dalam teks Harley yang aku percaya wujud sebelum 5,000 tahun lalu lagi. Tanpa diduga, zaman prasejarah yang kita bayangkan bukanlah sekuno yang disangkakan. Dalam dunia pertama yang dinyatakan, tamadun manusia pernah mencapai tahap kemajuan teknologi yang jauh lebih maju dari apa yang sedia ada. Dalam rangkap pertama, aku percaya apa yang dimaksudkan di sini adalah pengetahuan. Yes, dalam dunia pertama yang aku klasifikasikan sebagai era ciptaan ni, manusia berbondong-bondong membangunkan kota-kota megah dan mencipta teknologi-teknologi hebat yang jauh melampaui teknologi yang ada pada masa sekarang. Nah, kepercayaan bahawa jauh di masa lalu manusia pernah mempunyai teknologi purba yang sangatlah maju ni bukanlah sesuatu yang janggal. In fact, secara realitinya ramai pengkaji era moden juga percaya kebarangkalian yang sama. Disebabkan itu, wujudnya kisah-kisah mitos seperti Atlantis, Lemuria, Agatha, perang nuklear kuno dan lain-lain lagi. Bukan sekadar kisah dari mulut ke mulut, ada juga beberapa teknologi kuno yang sesetengah darinya tidak mampu kita tiru walaupun dengan teknologi manusia masa kini, seperti pembinaan piramid, api Yunani dan besi Damaskus. Tu belum lagi gambaran-gambaran yang diukir dekat dinding-dinding yang berasal dari tamadun kuno yang menggambarkan sesuatu dari dunia moden. Api dalam falsafah mitologi selalunya disimbolikkan sebagai advancement, knowledge, passion dan civilization, atau bahasa Melayunya kemajuan, pengetahuan, minat dan peradaban. Salah satu kisah popular mengenai api adalah dalam mitologi Yunani tentang kisah Prometheus. Prometheus adalah salah seorang dewa Olympus yang telah menipu Hela Zeus dan dewi-dewi di sana dengan mencuri api dari dewa Hephaestus dan memberikannya kepada umat manusia sebagai simbolik kepada peradaban. Nah, dalam dunia One Piece juga menariknya ada satu suku yang mempunyai ciri unik berkaitan dengan api yang juga pernah digelar sebagai dewa. Yap, Lunarian. What if sama seperti kisah Prometheus, dewa api yang memberikan api kepada manusia, jauh di masa lalu, Lunarian juga telah memperkenalkan api yang aku simbolikkan sebagai peradaban tadi kepada manusia. Tapi, apakah sejarah di sebalik suku yang sangat misteri ini? How come aku have the audacity untuk berani katakan mereka lah yang memperkenalkan api kepada manusia di bumi One Piece? Sabar Asad, let me explain. Aku strongly believe Lunarian diinspirasi oleh dua benda. Pertama, macam aku cakap tadi, Prometheus. Kedua-duanya digelar sebagai dewa, kedua-duanya duduk di kawasan tinggi, Prometheus di Mount Olympus, manakala Lunarian di atas red line, dan kedua-duanya dikaitkan dengan api. Keduanya pula, pada pendapat aku, Lunarian kemungkinan juga mengambil inspirasi dari mitos Anunnaki. Apa benda tu? Now, apa kejadahnya pula Anunnaki ni? Nah, dalam teori ni aku akan petik salah satu mitos popular dalam tamadun kuno sekitar Mesopotamia, termasuklah Sumeria, Akkadia, Assyria dan Babylon, iaitu kisah mengenai Anunnaki, sekumpulan makhluk yang disembah sebagai dewa dengan kuasa luar biasa yang mereka percaya bertugas untuk mengawal dan menentukan takdir umat manusia. Anunnaki dikatakan mempunyai fizikal seperti manusia namun dengan saiz lebih besar, mempunyai sayap dan memakai penutup kepala bertanduk. Namun, beberapa pengkaji dari barat telah membuat spekulasi tentang siapa itu Anunnaki dan mencipta teori konspirasi yang disebut sebagai teori astronaut kuno. Dalam teori tersebut, mereka percaya Anunnaki dan beberapa entiti yang dikatakan turun dari langit dan disembah masyarakat kuno adalah sebenarnya suku alien yang mempunyai teknologi super canggih. Mereka percaya Anunnaki adalah alien yang datang dari planet bernama Nibiru, sebuah planet ke-12 dalam sistem tata surya, jika termasuk matahari, bulan dan Pluto sebagai planet. Nibiru mempunyai orbit aneh yang lebih membujur di mana ia akan melintasi bumi setiap 3,600 tahun. Nah, dikatakan masa lintasan inilah mereka berinteraksi dengan bumi sejak ratusan ribu tahun dahulu. Apabila atmosfera Nibiru menipis, mereka memerlukan partikel dari emas untuk dilepaskan ke atmosfera Nibiru sebagai pengganti atmosfera di sana. Maka disitulah bermulanya invasi penduduk Nibiru yang digelar Anunnaki ke bumi dengan tujuan asal untuk melombong emas. Anunnaki mengeksploitasi satu lagi suku
alien yang digelar Igigi ke bumi untuk dijadikan pekerja lombong emas, sehinggalah pada satu masa Igigi memberontak dan menyerang kembali Anunnaki setelah lama diperhambakan. Namun Anunnaki berjaya menangani pemberontakan tersebut dan melenyapkan suku Igigi. Sebagai solusi, Anunnaki kemudiannya mencipta sesuatu yang tidak sekuat Igigi namun mempunyai kesetiaan kepada arahan mereka. Nah, dikatakan di sinilah terciptanya manusia. Manusia dicipta melalui hasil hybrid daripada genetik Anunnaki sendiri untuk mewarisi kecerdikan mereka, namun fizikal mereka dibuat lemah supaya mereka tidak mampu memberontak, menjadikan manusia subjek yang sesuai untuk menjadi buruh untuk melombong emas-emas di bumi. Melihat potensi manusia untuk belajar, Anunnaki juga telah mengajar manusia pelbagai perkara seperti cara bercucuk tanam dan membina piramid, sehinggalah Anunnaki akhirnya meninggalkan bumi selepas kemusnahan beberapa pangkalan dan infrastruktur mereka apabila zaman ais melanda bumi dan banjir besar berlaku. Wih, sangat mengarut boy. Ingat, ni cuma penerangan kepada teori Anunnaki. Kita sebagai umat Islam adalah wajib untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal ikhwan di Putrajaya, siapakah dia? Abuya. Pasal ikhwan di Putrajaya, siapakah dia? Abuya. Bila seorang yang teliti sudah Menariknya, Lunarian juga mempunyai beberapa persamaan dengan Anunnaki. Kedua-duanya mempunyai sayap, kedua-duanya dianggap sebagai dewa. Walaupun Lunarian masih belum didedahkan dari mana asalnya, aku percaya mereka bukanlah penduduk asal bumi kerana kebolehan mereka yang agak istimewa even jika dibandingkan dengan suku-suku pelik lain di bumi One Piece. Bukan itu saja, mereka juga mendapat gelaran sebagai Lunarian yang diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud penghuni bulan. Bermakna persamaan ketiga adalah masing-masing Anunnaki dan Lunarian berasal dari luar bumi. Anunnaki dari Nibiru, manakala Lunarian dari bulan, yang di mana bulan di bumi One Piece juga digelar sebagai Biruka atau Birka, yang agak sama gelarannya dengan Nibiru. Now, kalau kita stretch lebih sikit, cuba kita padamkan perkataan yang sama dalam perkataan Nibiru dan Biruka, which is biru. Kita akan dapat Nika. Atau kalau kita ambil bahagian dari One Piece saja, which is Biruka, kita buang perkataan biru dan kita akan dapat Ka. Ka dalam bahasa Jepun dapat diterima sebagai api, yang mana sekali lagi dapat dikaitkan dengan Lunarian. Another one. Nah, maknanya sama dengan kepercayaan Sumeria kuno dan Yunani yang menceritakan tentang Prometheus dan Anunnaki. Peradaban di One Piece juga bukan berasal dari dalam planet biru, sebaliknya peradaban bermula dari luar ke dalam planet. Benda ni sebenarnya make sense sebab canonically di luar angkasa juga terdapatnya peradaban. Dan menariknya, baru-baru ni iaitu dalam SBS 111, kita didedahkan bahawa nama bumi One Piece adalah The Blue Planet. Satu fakta yang sangat simple, tapi kalau kita amati semula, nama yang diberikan tersebut berbunyi agak janggal, seolah-olah ia adalah nama yang diberikan oleh seseorang dari luar bumi. Seumpama kita menggelarkan Marek sebagai planet merah. Wait. Kalau kita gelar Marek sebagai planet merah disebabkan warnanya yang dilihat kemerahan dari sudut pandang kita, what if sama kesnya dengan Blue Planet di One Piece? Tapi instead of kita yang melihat dan bagi gelaran kepada The Red Planet, sebaliknya entiti luar yang melihat warna bumi tersebut dan memberikan gelaran kepadanya sebagai The Blue Planet. Now, kenapa pula entiti luar yang bagi nama kepada bumi One Piece, bukan penduduknya sendiri? Nah, jawapannya balik lagi kepada teori aku tadi, which is aku katakan peradaban dunia One Piece tidak berkembang dari dalam bumi. Sebaliknya, alien yang telah datang dan mengembangkan peradaban di sana. Let me explain. Dalam teori ni, era yang sepatutnya datang selepas tamatnya era dinosaur adalah era alien. Era di mana alien telah datang ke bumi dan mengubah bumi secara internal maupun eksternalnya. Tapi aku saja perkenalkan era ni lebih kemudian untuk korang fahami bagaimana era ni boleh muncul dan membentuk fondasi untuk era penciptaan tadi. Nah, pertama sekali kita kena bayangkan dulu bagaimana bentuk kosmologi dunia One Piece. Planet biru di One Piece, walaupun seperti bumi dalam beberapa aspek seperti budaya dan mitologinya, bukanlah copy-paste sejibit-sejibit bumi. In fact, kemungkinan besar planet biru mempunyai ukur lilit yang lebih besar berbanding bumi kerana dikatakan secara keseluruhan planet biru mempunyai kira-kira 20 juta buah pulau, sedangkan bumi hanya mempunyai 670,000 buah pulau. Maknanya planet biru mempunyai hampir
mempunyai 30 kali ganda lebih banyak pulau dari bumi. Namun begitu, apa yang perlu dibincangkan adalah bagaimana kosmologinya berfungsi. So far, sumber yang kita ada hanyalah berdasarkan model geosentrik di O'Hara. Apa tu geosentrik? Geosentrik adalah penerangan kepada alam semesta yang merujuk bahawa bumi sebagai pusat alam semesta yang diorbit jasad-jasad angkasa lain termasuklah matahari, bulan, planet dan bintang yang diperkenalkan sejak tahun 380 sebelum Masihi lagi. Namun begitu, di dalam model yang terdapat di O'Hara, geosentrik model tersebut tidak memperlihatkan matahari dan bintang lainnya. Sebaliknya, hanya memperlihatkan beberapa objek angkasa seakan bulan dan planet yang mengorbit planet biru. Nah, ini membuatkan aku berspekulasi bahawa model tersebut sebenarnya bukan geosentrik model sama sekali. In fact, it is an actual depiction of how the blue planet cosmology works. Aku percaya semua jasad angkasa yang kita lihat mengorbit planet biru di model tersebut sebenarnya adalah satelit bagi planet tersebut. Dan what I mean by satellite is none other than the moon itself. Satelit adalah objek yang bergerak mengelilingi sesuatu objek yang lebih besar seperti bulan adalah satelit bagi bumi dan lalat adalah satelit bagi tai. Ini tai. Apa benda tu? Bermakna 6 hingga 7 objek yang mengelilingi planet biru tersebut adalah bulan bagi planet biru. But kenapa kita hanya pernah diperlihatkan seketul je bulan sepanjang penggembaraan Luffy sebelum ni? Sabar Zat, bab alien invasion ni belum habis lagi, hampa dah nak lompat ke situ. Nah, ada beberapa poin yang memforeshadowkan bahawa planet biru berkemungkinan mempunyai 6 buah bulan. Pertama sekali, obviously model geosentrik di O'Hara lah. Model yang mendepiksikan bahawa planet biru diorbit oleh 6 buah bulan dan salah satu bulan yang mengorbitnya juga diorbit oleh satu lagi buah bulan. Kemudian di Wano ada 6 klan daimyo yang diambil namanya sempena nama bulan, iaitu klan Kozuki, Amatsuki, Shimotsuki, Uzuki, Fugetsu dan Kurozumi. Dan terakhir yang membuatkan teori ini lebih strong adalah Vegapunk. Vegapunk mempunyai 6 satelit, di mana macam aku cakap tadi, satelit boleh juga merujuk sebagai bulan, manakala Vegapunk pula adalah stella yang diambil dari perkataan Latin yang bermaksud berkaitan dengan bintang. Dan bintang juga adalah gelaran untuk planet seperti 5 bintang tertua Gorosei. Bermakna Vegapunk adalah seolah planet dengan 6 buah bulan. But then, kemungkinan sesuatu telah berlaku yang akhirnya mengakibatkan hanya tinggal sebuah bulan yang berada di angkasa. Kalau dalam video sebelum ni, aku teorikan bahawa bulan-bulan lainnya telah dimusnahkan untuk menurunkan paras air di planet biru, kali ni aku nak menyelam ke lubuk yang lain. What if a long time ago, jauh sebelum dunia pertama yang diceritakan di Harley Text, perang besar telah bermula tapi perang tersebut tidak berlaku di dalam planet biru. Sebaliknya, perang tersebut berlaku di luar angkasa. Yap, the intergalactic war di antara alien. Seperti mana yang kita tahu, sumber bukan sahaja perkara yang direbutkan di dalam planet biru. Ia juga adalah perkara yang direbutkan di seluruh alam semesta. Dalam cover story Enel, setibanya Enel ke bulan yang dianggap sebagai fairy Verve, perasan tak macam mana bulan dibagi gelaran sebagai Verve, nama yang sangat dekat dengan Earth atau bumi. Tapi sebaliknya, bumi pula dibagi nama sebagai planet biru, satu nama yang terdengar asing. Dekat mural yang terdapat di bulan, kita juga pertama kali diperkenalkan dengan nama Blue Planet, di mana dikatakan bangsa-bangsa dari bulan turun ke planet biru kerana ketandusan sumber. Bermakna ada kemungkinan nama Blue Planet itu sendiri diberikan oleh penduduk dari bulan kerana mereka menggelarkan tempat asal mereka sebagai Earth, sedangkan bumi diberikan nama sebagai planet. Balik lagi, Enel mendapati di dalam bulan tersebut sudah ada peninggalan kota tamadun kuno Birka dengan 4 automata yang sedang berjuang mempertahankan sumber bulan tersebut dari dirampas oleh lanun angkasa. Maknanya di luar angkasa masih ada peradaban lain yang wujud dan merebut sumber. Mereka juga mampu berlayar di angkasa lepas. So, dengan kata lain, peradaban di bumi One Piece masih lagi kalah jauh jika nak dibandingkan dengan peradaban alien yang mampu meneroka angkasa. Nah, maknanya sumber adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, tak kira di mana-mana sahaja. Punyalah tandus angkasa ni sampaikan alien pun jadi lanon untuk curi sumber dari bulan yang seperti yang kita tahu telah pun ketandusan sumber kira-kira 1000 tahun dahulu. But then, macam mana semua ni dapat dikaitkan dengan 6 buah bulan?
Nah, macam aku cakap tadi, berlakunya intergalactic war mungkin telah memusnahkan bulan yang lain, atau what if kerana sumberlah punca yang menyebabkan bulan-bulan lain lenyap. How come? Nah, apa sebenarnya sumber-sumber ni? Sampaikan tandusnya sumber ni boleh mengakibatkan kesan yang sangat fatal kepada penduduknya. What if sumber tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah api yang diekstrak dari teras. Kita tahu setiap jasad angkasa termasuklah bumi mempunyai teras padat yang mampu memberikan haba dan sumber tenaga terbesar kepada jasad tersebut. Teras juga menghasilkan medan magnet yang kemudiannya berfungsi untuk mengekalkan atmosfera sesebuah jasad, justeru membuatkan jasad tersebut mampu dihuni. Agak kompleks, tapi aku harap rajah yang aku sediakan dalam video mampu explain dekat korang. Nah, kalau teras ni lah sumber yang aku katakan dieksploitasi oleh alien-alien dari 6 buah bulan tadi, yang diperkuatkan lagi dengan panel yang ditunjukkan dalam cover story Enel, di mana lanon angkasa memasang satu alat seolah untuk mengekstrak sesuatu dari dalam perut bulan, yang dikendalikan seekor makhluk dengan badan panjang seakan cacing, yang kalau dipikirkan semula mungkin mampu mengorek ke dalam teras bulan seperti cacing pada umumnya. Dan bagaimana kota kuno Birka juga berada di dalam bulan kerana mereka telah mengorek ke dalam untuk mengakses sumber tersebut. Nah, apa yang akan berlaku jika sesuatu jasad angkasa kehilangan terasnya setelah dieksploitasi? Jawapannya, jasad tersebut akan tidak mampu dihuni. Medan magnet akan hilang menyebabkan atmosfera melenyap, membuatkan ia terdedah kepada radiasi-radiasi yang bahaya dari angkasa, dan akhirnya mengakibatkannya tidak mampu dihuni. Maka itulah sebabnya kita tidak melihat bulan yang lain. Kemungkinan bulan-bulan ini telah pun bergeser keluar dari orbitnya setelah terasnya melemah dan menjauhi planet biru. Itu kalau kita pandang dari sudut bulan-bulan ni. On the other hand, what if kalau puncanya adalah sumber dari planet biru tu sendiri? Jika planet biru mampu menarik sehingga 6 buah bulan untuk mengorbitnya, maknanya ia sepatutnya mempunyai daya tarikan graviti yang sangat kuat, sama macam matahari yang mampu menarik planet-planet dalam sistem tata suria kita untuk mengorbitnya, kerana daya tarikan gravitinya yang kuat dan saiznya yang besar. Nah, what if oleh kerana teras planet biru telah dieksploitasi dalam dunia pertama, kekuatan graviti planet pun berkurang, menyebabkan bulan-bulan lain tidak mampu kekal ditarik untuk mengorbit planet biru, dan akhirnya membuatkan mereka terkeluar dari landasan orbit. But then, kalau dekat angkasa sana wujudnya tamadun yang jauh lebih maju dan mampu mengembara angkasa, kenapa sehingga kini planet biru masih lagi selamat dari penjajahan lanon-lanon angkasa ni? Obviously, jawapannya adalah kerana planet biru pada awalnya sudah pun dijajah oleh satu ras yang sangat kuat yang membuatkan alien lain takut untuk menjajah planet biru. Yap, Lunarian. Mungkin disebabkan ini juga mereka digelarkan sebagai suku dewa, kerana Lunarian berjaya menepis segala anasir luar yang cuba untuk mengacau ketenteraman planet biru. Dan most importantly, mereka telah menggunakan api kepada umat manusia di sana. So, macam mana pula dari berbagai-bagai macam alien, Lunarian yang berjaya turun ke planet biru dahulu? Like I said before, most probably Lunarian datang dari Birka yang juga merupakan satu-satunya bulan yang tinggal di dunia One Piece. Nah, kalau dilihat dalam model kosmologi yang terdapat di Ohara, jasad angkasa terdekat yang mengorbit planet biru dilihat persis seperti bulan. Nak bayangkan betapa dekatnya bulan ni, sehingga kan dalam beberapa situasi, beberapa karakter dengan mudahnya mengembara dari planet biru ke bulan seperti Automata dan Enel, dan vice versa dari bulan ke planet biru seperti Shandia, Skypia, Birka dan Automata. Bermakna penduduk bulan Birka adalah alien terdekat yang dengan mudahnya mampu mengakses planet biru, dan Birka itu sendiri berkemungkinan besar masih berada dalam atmosfera planet biru. Lunarian pula adalah satu suku yang terkenal dengan kebolehan terbangnya dan kekebalan tubuhnya. Maka secara jelasnya Lunarian dengan gampang mampu turun ke planet biru. Nah, ada beberapa alasan aku berpegang teguh percaya bahawa Lunarian berasal dari bulan Birka. Pertama, maksud Luna dalam perkataan Lunarian itu sendiri adalah dari bahasa Latin yang bermaksud berkaitan dengan bulan. Kedua, Lunarian mempunyai sayap sama seperti suku-suku angel lain yang berasal dari bulan. Ketiga, dalam kepercayaan Birka sendiri, mereka menggelarkan bulan sebagai Fairy Verse atau Angel's Verse, the home of the gods, di mana mereka percaya ia adalah tempat asal para dewa.
Nah, what if dewa yang dimaksudkan di sini bukanlah suku mereka, kerana sejauh ini tidak ada satu pun karakter dari Birka yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai dewa, kecuali Enel lah. Sebaliknya, suku-suku bersayap ni lebih familiar digelar sebagai suku pari-pari ataupun angel race. Tapi what if dewa yang dimaksudkan tersebut adalah nenek moyang kepada suku Birka, Shandia dan Skypia itu sendiri, iaitu Lunarian, yang juga digelar sebagai dewa. Dan terakhir sekali, macam aku cakap di awal video, api adalah pemicu kepada peradaban, dan penduduk bulan seperti Birka pula terkenal dengan peradaban yang sangat maju dengan teknologi. Bermakna mereka terlebih dahulu menemui open and close inverted comma api. Sama seperti teori aku tentang umat manusia di planet biru yang dikurniakan api, Birka juga diberikan api oleh Lunarian, alhasil merevolusikan peradaban mereka jauh di masa lalu. Okey, singkatnya, dalam era alien ni, Lunarian telah turun ke planet biru dan disembah sebagai dewa kerana memberikan api kepada umat manusia. Walaupun dalam teori Anunnaki dalam video lepas, kalau korang masih ingatlah, manusia terawal dikatakan telah dihasilkan dari DNA Anunnaki yang dimanipulasi untuk menjadi buruh. Namun dalam dunia One Piece, aku percaya kebarangkalian yang berlainan. Aku percaya manusia telah wujud sebelum turunnya Lunarian lagi. Cuma bezanya, macam aku cakap tadi, mereka masih hidup secara primitif, sehinggalah api berjaya ditemukan. Sama dengan sejarah sebenar dunia kita, penemuan api kira-kira seawal 2 juta tahun lalu telah menjadi katalis utama evolusi peradaban manusia beralih daripada zaman batu ke zaman gangsa. Begitu juga di planet biru, manusia telah mengaplikasikan kegunaan api dalam kehidupan seharian mereka sehinggalah terbitnya era di mana manusia berlomba-lomba memburu pengetahuan melalui api sebagai sumber energi. Seperti mana kata-kata Lilith, api boleh ditukar kepada semua jenis tenaga. Maka di sinilah bermulanya era baru yang sangat penting dalam ketamadunan manusia di planet biru yang aku mukadimahkan di video mukadimah part 1 yang lepas. Lebih tepatnya, era yang berlaku dalam dunia pertama yang diceritakan dalam Harley Text. Era di mana manusia mula berkuasa. Era penciptaan. Jadi aku akan terangkan era ni berdasarkan teks Harley. Di dalam bumi terdapatnya api. Perangkap ni menceritakan macam apa yang kita bincangkan sebelum ni. Api dekat sini bermaksud dua benda. Satu adalah energi itu sendiri dan satu lagi adalah peradaban. Kedua-duanya saling berkaitan di antara satu sama lain. Dengan menggunakan api sebagai energi untuk membangunkan peradaban, manusia berbondong-bondong membangunkan kota-kota megah dan mencipta teknologi-teknologi hebat yang jauh melampaui teknologi yang ada pada masa sekarang. Namun begitu, lumrah manusia yang gila mengejar pengetahuan, mereka telah menyalahgunakan ilmu dan pengetahuan yang sepatutnya membawa ke arah kebaikan. Nah, ini yang berlaku pada rangkap kedua dan ketiga. Manusia tunduk kepada ketamakan dan menyentuh matahari larangan. Dalam ketamakan manusia mengejar pengetahuan, mereka mencapai sesuatu yang tak sepatutnya dicapai. Vegapunk sendiri pernah sampaikan dalam mesejnya bahawa dia pernah melakukan kesalahan yang hampir sama. Aku mengimpikan sumber tenaga yang tidak berkesudahan dan kekal, dan dalam keinginan aku untuk memajukan dunia ke masa depan, aku terbang terlalu dekat dengan matahari. Dalam chapter 1114 yang bertajuk Sayap Icarus, Oda simbolikkan Vegapunk yang mencipta Mother Flame sebagai ketamakannya untuk mencapai sesuatu yang mustahil adalah sama dengan mitologi Icarus, di mana akhirnya menyebabkan kemusnahan dirinya sendiri. Nah, balik kepada dunia pertama, manusia dikatakan bukan setakat terbang dekat dengan matahari, manusia bahkan berjaya menyentuhnya. Bermakna teknologi manusia telah mencapai sesuatu yang mustahil bagi seorang manusia, seolah mencabar kuasa yang sepatutnya kepunyaan Tuhan. Nah, sepanjang cerita One Piece, benda apakah yang dikatakan melawan hukum alam manusia? Ya, Devil Fruit. Manusia terlalu mengimpikan sesuatu yang mustahil dan hasilnya Devil Fruit tercipta. Aku juga percaya senjata kuno juga telah dicipta dalam zaman ni kerana ketamakan selalunya akan membawa kepada peperangan, dan senjata kuno adalah alatan perang yang paling ampuh untuk menggenggam kemenangan. Namun senjata kuno di sini bukanlah senjata kuno yang kita kenali. Senjata kuno yang dicipta pada zaman ni adalah jauh lebih fatal daripada 3 senjata kuno yang dicipta kemudiannya. Yes, aku percaya jauh di masa lalu dalam dunia pertama sebelum wujudnya 3 senjata kuno yang kita kenali sebagai Poseidon,
Poseidon, Uranus dan Pluton. Ada beberapa lagi senjata kuno telah dicipta dan 3 daripadanya yang aku gelarkan sebagai proto-ancient weapon atau senjata kuno terawal adalah senjata kuno terkuat yang pernah dihasilkan khusus untuk menghancurkan dunia berdasarkan 3 sosok anak kepada Loki dalam mitologi Nordik yang membawa kepada Ragnarok. Nah, 3 sosok tersebut adalah Jormungandr, Hel dan Fenrir. Yap, perebutan sumber menjadi tak terkawal sampaikan manusia sanggup mencipta senjata-senjata yang bahkan akan membawa kehancuran kepada dunia mereka sendiri. Dalam manusia berlomba-lomba mengejar kemajuan, 2 sumber paling penting menjadi rebutan. Sumber dari alam mengakibatkan perebutan dan peperangan, manakala sumber dari manusia sebagai tenaga kerja mengakibatkan perhambaan. Manusia mula menjarah setiap pelosok planet biru bahkan sehingga ke dalam perut bumi dengan alasan memerlukan sumber api untuk perkembangan teknologi, dan buruh-buruh dipaksa menaruhkan nyawa mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, di sinilah rangkap keempat dan kelima terjadi. Buruh-buruh yang diperhambakan berdoa dan dewa matahari muncul. Oleh kerana Devil Fruit telah berjaya dicipta dan impian manusia dapat dimanifestasikan, impian ribuan hamba-hamba yang terkumpul tadi adalah yang paling kuat sehingga Devil Fruit Nika tercipta dan telah dimakan seorang dalam kalangan hamba sendiri. Nah, Nika inilah sosok Nika yang pertama diperkenalkan kepada kita. Silhouette Nika yang dilihat hanya memakai cawat dan memegang tombak dan pedang. Tapi kalau kita lihat sosok bayangan Nika tu sendiri, sebenarnya ada sedikit kemiripannya dengan Lunarian melalui rambutnya yang seakan api. Nah, what if oleh kerana hamba-hamba ni tak pernah melihat dewa mereka iaitu Lunarian depan mata mereka sendiri, mereka mula membayangkan bahawa dewa mempunyai rambut yang berapi seperti Nika instead of api berada di belakang badannya. But cakap pasal Lunarian, ke mana perginya Lunarian ni? Padahal dalam teori ni, diorang yang bantu mengembangkan peradaban manusia. Well, maybe Lunarian juga telah menjadi mangsa kepada ketamakan manusia. Macam aku katakan tadi, manusia telah mencipta berbagai macam senjata kuno yang jauh lebih kuat dari Lunarian itu sendiri. What if sejak dari dunia pertama mereka telah diburu kerana ciri istimewa mereka yang mampu memanipulasi api sehinggakan mereka terpaksa menyorokkan diri sama seperti apa yang berlaku sekarang. Maka disitulah detiknya manusia mula menggelarkan diri mereka sebagai dewa, sama sepertinya Tenryubito yang mengangkat diri mereka sebagai dewa yang berketurunan naga, malahan merasa hina apabila mereka disamakan dengan kaum manusia sendiri. Namun begitu, seorang hamba yang mempunyai kuasa seperti dewa dan membebaskan hamba-hamba yang lain telah menyebabkan mereka-mereka yang meninggikan diri mereka sendiri ke tahap dewa menjadi berang. Nah, peristiwa inilah yang diterangkan dalam Harley dalam rangkap ke-6 hingga ke-8. Dewa bumi menjadi marah dan dengan ular gegasi dari nerakanya melitupi dunia dengan kematian dan kegelapan. Ular ni, Serpent of Hellfire, adalah salah satu proto-ancient weapon Jormungandr yang aku katakan tadi telah dikawal oleh Dewa Bumi. Tapi, Dewa Bumi di sini bukanlah dewa secara literal, tapi sebagai metafora kepada penguasa-penguasa yang gilakan ketamakan yang aku katakan menggelarkan diri mereka sebagai dewa tadi. Dengan kata lain, Dewa Bumi merujuk kepada manusia sendiri. Mereka mencipta senjata yang sangat bahaya untuk membunuh Nika sehingga meninggalkan kemusnahan dan kematian di sepanjang laluannya. Namun begitu, peristiwa demi peristiwa mengandalkan situasi sehingga ajaibnya mereka yang menghadapi kegagalan dan sisi Nika telah menang, meninggalkan sisa ular raksasa tersebut sebagai red line, dan disitulah rangkap terakhir diceritakan. Mereka tidak akan berjumpa, melambangkan dunia telah dipisahkan kepada dua oleh red line, di mana satu sisi adalah laut East dan South Blue, manakala di sisi lain mengalirnya laut North dan West Blue. Bumi telah diterraformkan menjadi dunia yang baru, maka bermulalah dunia yang baru, dunia kedua. Namun begitu, dalam segala detail sebelumnya, kita masih tertinggal satu lagi elemen terpenting dalam sejarah terawal planet biru. Elemen yang juga menyaksikan segala peristiwa yang terjadi pada dunia tersebut dan hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Ia adalah benda hidup tetapi bukan manusia. Ia juga boleh jadi benda tertua setakat ini yang hidup dari dunia pertama, iaitu dari era penciptaan. Lebih tepat lagi, ia hanyalah sebatang pohon di sebuah pulau. Yap, you guessed
Yasid, Adam, pohon gergasi yang mengambil nama dari manusia pertama di muka bumi. Secara jujurnya, untuk come up dengan teori asal-usul Adam ni bukanlah senang sebab even kita sekarang berada di Ark Elbaf, sejarah tentang pohon Adam ni masih lagi vague atau kabur. So far, apa yang kita tahu, pohon Adam ni bukanlah hanya sebatang pohon tunggal, melainkan disebutkan wujud lagi beberapa pohon Adam lain, tapi dikatakan pohon Adam di Pulau Elbaf adalah yang tertua dari sekalian pohon Adam yang lain. Saking tuanya pohon Adam ni, ia berkemungkinan telah wujud sejak dari dunia pertama lagi dan peradaban yang bertapak di situ telah berjaya merekod peristiwa-peristiwa yang berlaku pada kedua dunia sebelumnya dalam bentuk teks yang dikenal sebagai teks Harley dan juga lukisan dalam bentuk mural. Dalam chapter baru-baru ni, iaitu chapter 1145, kita juga diperlihatkan dengan semacam bangkai robot kuno yang dijadikan makmal di Elbaf. So, amidst the constant world destruction level punya war, they managed to survive and live to tell the tale. Tak bisa bahasa Inggeris. Walaupun kalau dipikirkan sebenarnya ada beberapa je keberangkalian untuk asal-usul peradaban di Elbaf kerana pada dunia pertama, planet biru masih fresh. Yes, aku percaya planet biru masih belum lagi mencapai diversity yang ada pada dunia ketiga, iaitu dalam timeline sekarang lah. Aku percaya penghuni-penghuni dunia pertama masih lagi hidup secara race spesifik, di mana mereka hidup secara terisolasi antara satu sama lain mengikut suku mereka. Manusia tinggal dengan manusia, Lunarian tinggal dengan Lunarian, dan lain-lain tinggal dengan lain-lain lah. Nah, macam aku cakap di video part 1 dan 2, ciri spesifik dunia pertama adalah dunia yang sedang gila untuk pursue knowledge and manifest it. Atau dengan kata lain, dunia yang mengejar pengetahuan dan cuba untuk merealisasikan idea-idea mereka. Nah, aku percaya Adam juga merupakan salah satu hasil dari idea-idea yang direalisasikan tersebut. Okey, anda bertanya kenapa? Kamu nanya. First, let's go back to teori Anunnaki di part 1. Roll the playback. Melihat potensi manusia untuk belajar, Anunnaki juga telah mengajar manusia pelbagai perkara seperti cara bercucuk tanam dan membina piramid sehinggalah Anunnaki dikatakan bukan sahaja membawa ketamadunan, mereka juga mengajarkan manusia cara bercucuk tanam. Dalam teori timeline planet biru ni, Lunarian pula diinspirasi dari kisah Anunnaki dan kisah kedatangan mereka juga berlaku sejak dari dunia pertama. So, what if mereka lah yang membawa benih-benih dari luar angkasa dan dengan atmosfera planet biru yang sesuai untuk kehidupan, mereka berjaya menanam pohon yang menghasilkan kayu terkuat di verse One Piece sendiri, Adam. Akan tetapi, aku rasa teori seterusnya ni akan menjadi agak kontroversi. So guys, buckle your iman cause we gonna go biblical. Okey, ni just teori yang diambil dari kepercayaan Christianity. Sekalian semua sepatutnya dah perasan, suka atau tidak, One Piece sememangnya mengambil inspirasi berat daripada kisah-kisah di Bible, daripada pohon Adam, Eve dan pengetahuan, ke Noah, ke simbol-simbol tertentu, ke Seraphim, ke buku Genesis yang dipegang Kuma dan diceritakan oleh Ivankov, dan beberapa lagi kisah yang lain. So, disebabkan kita dah masuk chapter Elbaf di mana tertanamnya pohon Adam, obviously kita juga akan mengambil referensi dari kisah Adam. Tapi teori ni bukan saja melibatkan Adam. I'm not gonna spoil more, korang yang kena dengar sendiri. Okey, kita mulakan dengan teori Adam tu sendiri dulu. Lebih kurang sama seperti Adam yang kita kenali pada dasarnya, aku percaya in a sense, pohon Adam di verse One Piece juga adalah sama ada pohon pertama di planet biru itu sendiri, atau macam di teori awal tadi, pohon pertama yang dibawa oleh Lunarian untuk ditanam di planet biru. But, aku percaya elemen utama pohon Adam dan Eve dalam dunia One Piece bukanlah dari segi namanya. Sebaliknya, elemen yang diambil Oda untuk kedua pohon ni adalah elemen masculinity dan femininity mereka. Yes, aku percaya pohon Adam melambangkan masculinity, atau aku lebih suka istilahkan sebagai elemen yang, manakala pohon Eve melambangkan femininity, atau aku lebih prefer istilahkan sebagai elemen yin. Now, let me explain. Apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh yin dan yang? Actually, yin bukanlah diartikan sebagai feminin dan yang bukanlah diartikan sebagai maskulin. Tetapi sebaliknya, feminin adalah salah satu aspek atau sikap di dalam yin, manakala maskulin pula merupakan salah satu aspek dalam yang. Okey, yin yang adalah konsep dalam filosofi Cina yang menerangkan bahawa alam terdiri dan terbahagi kepada dua daya yang saling bertentangan. Satu mengarah ke dalam yang digelar sebagai yin, manakala satu lagi mengarah keluar digelar sebagai yang.
Contohnya matahari dan bulan, lelaki dan perempuan, cahaya dan kegelapan, gunung dan lembah, api dan air dan macam-macam lagi. Yin mempunyai karakter negatif, mundur, gelap dan feminin, manakala Yang adalah segala yang bertentangan dengannya. Nah, sebab itulah aku katakan tadi feminin adalah salah satu sifat dalam Yin dan maskulin adalah salah satu sifat dalam Yang. Namun begitu, dalam filosofi tersebut, kesempurnaan dianggap sebagai gabungan kedua elemen Yin dan Yang tadi secara seimbang. Disebabkan tu, simbol Yin Yang yang kita selalu nampak adalah corak seakan dua titisan air yang membentuk satu bulatan. Putih adalah Yang dan hitam adalah Yin. Dan dalam setiap titisan ada bulatan kecil yang bertentangan warna yang melambangkan di dalam Yin mesti ada Yang dan vice versa, dalam setiap Yang mesti ada Yin. Now, kenapa aku cakap pokok Adam dan Eve merepresentasi dua elemen tadi? Kita tengok dulu info pasal Adam. Dalam Ark Water 7, pokok Adam dikatakan mempunyai kayu paling keras dan sering terjadinya peperangan di sana. Adam juga tempat tinggal gergasi yang barbarik dan terkenal dalam pelayaran. Dan di sana juga pernah terdapatnya peninggalan tamadun yang maju. Nah, all these ciri-ciri semuanya dapat dikaitkan dengan elemen Yang. Sebaliknya, info pasal pokok Eve, ia memberikan cahaya dan kehangatan kepada Pulau Fishman seperti ibu yang memberi kehangatan, terdapatnya world government yang menolak kemajuan, dan Yubito yang negatif dan Imo yang mengunci diri duduk pegun dalam istananya. Nah, semua ciri ni adalah ciri-ciri Yin. Maknanya, at some point, pokok-pokok ni seolah merembeskan semacam energi atau hormon atau debunga atau apa-apa yang korang boleh bayanglah, yang mampu memberikan kesan kepada karakteristik penduduk di sekitarnya mengikut elemen pokok-pokok tersebut. Nah, all of this actually make sense untuk alasan kenapa cuma ada satu pokok Eve dekat dunia walaupun belum dikonfirmasi, sebab kalau ada banyak mesti ada banyak juga Pulau Fishman kan, sebab diorang basically tinggal kat dasar laut because of the racism. Kas diorang memerlukan cahaya matahari yang mustahil untuk didapatkan di dasar laut. So, satu-satunya yang mampu membekalkan sumber tersebut adalah dari pokok Eve. Sedangkan pokok Adam pula dikatakan tumbuh beberapa batang dalam dunia. Nah, kalau difikirkan semula, dunia pertama macam yang diceritakan adalah dunia yang mengejar kemajuan. Dan macam poin aku tadi, Adam memberi kesan kepada penduduk sekitarnya. What if dengan alasan untuk diorang menambah passion atau semangat untuk terus maju tu, diorang menanam banyak pohon Adam di serata dunia sehingga kebanyakan dari penduduk dunia pertama dipengaruhi oleh sifat Yang. Namun, macam dalam filosofi Yin Yang tadi, untuk mencapai kesempurnaan atau keharmonian, kedua elemen Yin dan Yang mestilah digabungkan secara seimbang, which clearly the first world lacks. And that's explain kenapa perang besar berlaku dalam dunia pertama. Selain aspek kemajuan, Yang juga mempunyai sifat agresif, keganasan, ketamakan dan kemarahan. Oleh kerana elemen Yang ni terlampau padat di planet biru, perang akhirnya tercetus dan ketamakan bermaharajalela. Peristiwa yang sama seperti apa yang diceritakan dalam teks Harley dunia pertama. Nah, disebabkan tu juga pokok Adam berada di tengah-tengah antara konflik yang dilukiskan di dalam mural. Sabar Asad, belum cukup mind blown lagi. Cerita ke, sifat apa lagi yang diwakili oleh elemen Yang selain apa yang aku sebutkan tadi? Yes, joy atau kegembiraan. Dan sifat ni obviously dapat kita kaitkan dengan siapa lagi kalau bukan si kaki gelak, nikah. Boom! Nah, aku percaya nikah adalah jelmaan kepada sifat Yang dalam planet biru kerana sifat nikah tu sendiri yang kita ketahui sangat berkait rapat dengan sifat yang ada dalam elemen Yang. So, aku juga nak selitkan teori lain yang berkaitan dekat sini, iaitu mengapa Louis Arnold dalam bukunya Bregman mengatakan jangan duduk lama di Elbaf. Adakah mungkin kerana sesiapa yang tinggal lama di sana akan dipengaruhi oleh sifat Yang yang dirembeskan oleh pohon Adam? Disebabkan ni juga kita dapat tengok perubahan karakter Luffy dalam beberapa chapter baru-baru ni yang menjadi cepat melenting dan naik angin. Salah satu sifat dalam Yang.
kita juga tahu Luffy adalah karakter yang mudah terpengaruh oleh persekitaran dia, seperti bagaimana dia yang terkena hipnosis Django dekat kampung sirap Ark dulu, atau dia yang mudah terpedaya dengan penyamaran Foxy dan Caesar. Nah, Luffy berkemungkinan besar akan menjadi kru Straw Hat pertama yang dipengaruhi Adam, dan mungkin peluang ni akan dipakai Oda untuk memperkenalkan bentuk baru Gear 5 berwarna merah yang pernah di-tease sebelum ni di Arc Head ketika Luffy menjadi marah, dan kali ini untuk melawan Holy Knight. Yes, ini adalah aku punya prediction. Okay, kita dah khatam pasal pokok Adam. Now, on to the next topic. Salah satu lagi elemen penting dalam sejarah dunia One Piece, terutamanya kepada suku yang di-cancel, suku Fishman. Apalagi kalau bukan kapal gergasi Noah. Okey, aku rasa bukan setakat pohon Adam yang telah wujud sejak dari dunia pertama. Kemungkinan besar Noah juga telah dibina pada dunia yang sama, kerana kayu apa lagi yang cukup kuat untuk menahan serangan bertubi-tubi gam-gam Elephant Gun Luffy dan tekanan dasar laut yang kuat selain daripada kayu dari pohon Adam. Noah juga telah digambarkan dalam lukisan mural di Elbaf yang dianggarkan di bahagian antara dunia pertama dan kedua. Nah, siapa sebenarnya yang membina Noah? Dalam Arc Pulau Fishman, Noah dikatakan oleh Van der Decken telah dibina oleh penduduk Pulau Fishman jauh di masa lalu, which obviously kita mungkin beranggapan bahawa siapa lagi penduduk Pulau Fishman kalau bukan Fishman sendirilah kan, sesuai dengan nama pulau tu sendiri. Namun begitu, dalam panel yang lain, setelah Noah ditongkang pecahkan oleh Luffy dan dibawa semula oleh Sea King ke Sea Forest, melihat keadaan Noah yang separuh hancur, Sea King katakan mereka memerlukan bantuan, dengan tanda kutip mereka, untuk membaiki Noah. Akan tetapi zaman telah berbeza sekarang. Nah, statement tersebut buat kita tertanya, adakah mereka yang dimaksudkan oleh Sea Kings adalah suku Fishman di masa lalu yang mempunyai kemahiran membina kapal segrand Noah, namun saban tahun kemahiran tersebut luput ditelan zaman, atau adakah kemungkinan mereka yang dimaksudkan merujuk kepada suku yang lain sama sekali? Ingat tak dekat video part lepas aku bagi amaran untuk buckle up cause we gonna go biblical, tapi lepas tu aku start yapping pasal yin yang tak ada kena-mengena dengan biblical sama sekali. Nah, kali ni barulah betul-betul kita akan menyelam kisah biblical, and that's bermula dengan penghujungnya dunia pertama. Seperti yang disebutkan dalam Harley Tag, Dewa Matahari muncul, Dewa Bumi menjadi berang, dan dengan ular derakanya menyelubungi dunia dengan kematian dan kegelapan. Perang besar antara Earth God yang aku teorikan sebagai penguasa-penguasa dari kalangan manusia dalam dunia pertama yang tamak dengan menggunakan proto-ancient weaponnya, Jormungandr melawan Dewa Matahari, membawa dunia kepada reset. Yes, aku percaya maksud rangkap terakhir tersebut, menyelubungi dunia dengan kematian dan kegelapan, memberi maksud bahawa dunia telah direset. And what I mean by reset adalah kesan dari perang tersebut, bumi diselubungi kematian dan kegelapan dalam rangkap terakhir adalah simbolik kepada sebilangan besar penduduk dan teknologi, atau dengan kata lain pengetahuan yang disimbolikkan sebagai kegelapan di planet biru telah dilenyapkan, membuatkan dunia seolah kembali kepada keadaan asalnya, zero. Nah, balik kepada paralel dunia kita, dunia sebenar, actually wujud teori yang sangat berkaitan dengan peristiwa yang berlaku, dan teori ni aku dah perkenalkan sejak dari part 1 yang aku ambil dari Lost Civilization Theory, atau teori peradaban yang hilang, di mana jauh di masa lalu peradaban manusia telah berada di puncak, namun atas sesuatu sebab segala teknologi tersebut telah musnah. Nah, peristiwa apa yang dipercayai oleh kebanyakan pengkaji yang membawa kepada kemusnahan tersebut? Jawapannya adalah banjir besar. Yes, dengan istilah lain yang selalu kita dengar, banjir besar Nuh. Ingat, walaupun peristiwa ni juga dipercayai oleh kita sebagai umat Islam, aku akan bahas teori ni berdasarkan kisah dari Bible, sebab kemungkinan Oda ambil referensi dari sana. Okey, ada beberapa perbezaan pendapat tentang bila terjadinya peristiwa banjir besar ni. Tapi kebanyakan pengkaji berpendapat ia berlaku di antara sekitar 3,000 hingga 5,000 tahun yang lalu. Kalau 5,000 tahun lalu, ia dapat dikaitkan dengan bermulanya tertanam pohon pengetahuan di One Piece selepas surutnya banjir. Kalau 3,000 tahun lalu pula, ia dapat dikaitkan dengan peninggalan teknologi kuno dekat Elbaf. So, both time make sense.
Tahukah anda peristiwa banjir besar ni bukan hanya diceritakan dalam kepercayaan agama Abrahamik iaitu Islam, Kristian dan Yahudi. Hampir ke semua tamadun dan kepercayaan di serata dunia termasuklah dalam tamadun Mesopotamia yang merupakan tamadun terawal, Hindu, Yunani, Nordik, Buddhisme, Aztec, semuanya juga pernah menceritakan kejadian yang sama berlaku dalam tamadun diorang tapi dalam versi diorang sendiri yang mengukuhkan lagi bahawa banjir besar memang pernah melanda seluruh dunia. Okey, kita balik kepada planet biru. Perang telah menyebabkan banjir besar yang membawa kepada permulaan semula dunia. Obviously, tak semuanya telah lenyap dalam dunia pertama. Ada di antara mereka yang sempat membina bahtera gergasi bernama Noah dan membawa pasangan-pasangan haiwan dan manusia di atas bahtera tersebut yang digambarkan dalam mural di Elbaf. Nah, aku percaya mereka inilah asal usul klan D. Okay, let me explain. Klan D adalah antara salah satu misteri terbesar di One Piece. Walaupun ada lebih kurang 14 karakter setakat ini yang didedahkan mempunyai nama D di dalam siri One Piece, anehnya we know almost absolutely nothing about them. Kecuali mereka dikatakan musuh alami kepada so-called dewa yang merupakan penubuh world government sekarang lah, Tenryubito. Tapi yang menariknya pasal klan D ni yang aku perasan, actually their name are not some random ass name. Nama-nama diorang hampir kesemuanya mempunyai kaitan dengan satu benda. Apakah dia? Nah, kalau korang perasan, nama diorang mostly mempunyai kaitan dengan pelayaran. Okey, jom kita listkan dulu semua keluarga D setakat ini yang diperkenalkan. First, kita ada Gold family yang terdiri daripada Gold D. Roger yang berkahwin dengan satu lagi klan D, Portgas D. Rouge, dan mendapat Ace. Dan kita ada keluarga yang suka buat huru-hara di bidang masing-masing, siapa lagi kalau bukan keluarga Monkey. Next, kita ada keluarga yang asalnya bukan D, malah menjadi penentang utama D sehinggalah nenek moyang keluarga ni, Lily, memilih untuk mengkhianati pakatan tersebut dan mengaku sebagai D. Maka seluruh keturunan keluarganya, keluarga Nefertari juga langsung diisytiharkan sebagai D, which buat kita terfikir adakah D ni dengan mudahnya boleh diletakkan ke dalam nama seseorang dengan sesuka hati dan mewariskannya ke keturunan seseorang tersebut, atau mereka perlu some sort of ritual atau prosedur yang end up mengikat keturunan diorang untuk tujuan tekad tersebut sehingga membuatkan mereka diburu sehingga ke akar umbi. Dan kita ada keluarga Claw yang mungkin telah lenyap sama sekali kerana keturunan terakhirnya adalah Dr. Clover. Dan kita ada keluarga Jaguar, salah satunya suku selain manusia yang diketahui setakat ini memiliki nama D. Kita ada keluarga Trafalgar yang mewarisi kemahiran kedoktoran, dan kita ada keluarga Marshall yang diwarisi oleh lanon jahat Blackbeard yang Whitebeard harapkan bukanlah D yang Roger nantikan. Dan akhir sekali kita ada keluarga Rocks yang mempunyai reputasi sebagai lanon terkuat dan paling berbahaya sebelum kebangkitan lanon Roger. Okey, macam aku cakap tadi, jom kita kaitkan nama-nama ni dengan pelayaran. Gold bermaksud emas yang dapat dikaitkan dengan lanon yang mencari harta karun. Portgas berasal dari terma Perancis untuk port yang bermaksud pelabuhan. Sea Marshal adalah gelaran untuk pengawal maritim di atas kapal. Trafalgar bermaksud tanjung. Claw bermaksud paku yang digunakan untuk pembuatan kapal. Manakala Zebek pula adalah kapal layar yang digunakan di kawasan Mediterranean. Semua nama tadi dapat dikaitkan dengan pelayaran, meninggalkan 3 lagi keluarga iaitu Monkey, Jaguar dan Nefertari. Jadi balik kepada teori asal kita. Apa kaitannya pula klan D dengan Noah? Nah, dalam mural di Elbaf, kita diperlihatkan terdapat manusia di dalam Noah dan di bawahnya terdapat lukisan yang menggambarkan haiwan dan manusia bergerak berpasangan seolah mengambil referensi dari kisah Noah yang membawa haiwan berpasangan di atas bahteranya untuk diselamatkan dari kepungusan dalam peristiwa banjir besar yang melanda seluruh dunia. Tapi di dalam verse One Piece mengambil narasi dari kisah Noah tadi, what if Noah dan keluarganya diparalelkan sebagai keluarga asal klan D yang telah mengemudi Noah dan menyelamatkan sisa-sisa penduduk dari dunia pertama, seterusnya memulakan peradaban baru setelah planet biru di-reset. Disebabkan itu, mereka memberikan nama mereka mengikut nama-nama yang berkaitan dengan maritim, manakala beberapa lagi yang lain mengambil nama dari binatang-binatang yang ikut naik di bahtera tersebut. Namun begitu, oleh sebab mereka ni adalah keluarga yang diincar berabad-abad lamanya oleh pihak lawannya, boleh jadi banyak lagi nama klan D yang berkaitan dengan pelayaran telah pun dihapuskan.
Tapi apakah sebenarnya kesalahan yang dilakukan klan D ni sampaikan mereka cuba dilenyapkan dari zaman ke zaman, even to the point mereka yang lahir dengan nama tersebut terpaksa menyembunyikan identiti mereka. Nah, macam aku cakap tadi, klan D kemungkinan telah wujud sejak dari dunia pertama dan survive ke dunia kedua dengan menaiki Bahtera Noah. Aku percaya mereka ni lah pada awalnya yang diungkapkan sebagai hamba-hamba pada dunia pertama yang memanifestasikan nikah kepada kenyataan untuk menentang Dewa Bumi. Justeru memulakan beef antara penguasa dan klan D. Tapi at some point pada dunia kedua, mereka sebaliknya diistilahkan sebagai mereka dari separa bulan seperti dalam rangkap keempat Holy Text dunia kedua yang berbunyi Those of the Half Moon Dream, yang bermaksud mereka dari bulan separa bermimpi. Nah, aku percaya pada dunia kedua ni lah mereka baru mula mendapat gelaran sebagai klan D, dan pada dunia kedua ni jugalah nasib mereka telah dikunci. Dikunci macam mana kamu nanya? Kamu nanya. Nah, this will lead to my previous theory, the wheel of DNA. Dalam dunia One Piece, ada beberapa perkara yang aku perasan akan memberikan kelebihan yang luar biasa kepada penggunanya dengan cara melawan hukum alam. Namun, sebagai gantinya akan membawa pada dalam pelbagai bentuk hukuman tertentu kepada penggunanya seolah-olah menjadi sumpahan. Walaupun kita mungkin hanya melihat sumpahan ni dari sudut pemakan Devil Fruit yang mendapat kuasa tertentu, namun sebagai akibatnya mereka tidak dapat berenang, tapi aku perasan actually ada beberapa lagi perkara lain yang Oda buat dengan konsep yang sama. Konsep yang lebih kurang juga dipakai dalam Full Metal Alchemy, iaitu equivalent exchange, di mana kalau kau nakkan sesuatu, kau kena bayar atau ganti dengan sesuatu yang setara. Nah, konsep pro and con dalam One Piece ni aku akan istilahkan dengan istilah aku sendiri sebagai anomali, yang bermaksud perkara-perkara yang cuba melawan hukum norma. Akibat cubaan ni, mereka disumpah. Okey, selain Devil Fruit, contoh lain kita ada Yoto atau pedang sumpahan, di mana sebilangan pedang yang mempunyai kekuatan luar biasa, baik dari segi grade-nya maupun kebolehan dalaman pedang itu sendiri, tapi akibatnya penggunanya akan end up mati apabila menggunakan pedang yang disumpah tersebut. Jadi, untuk membawa konsep anomali ni ke dalam teori Wheel of DNA ni, aku percaya klan D juga adalah salah satu dari anomali yang aku maksudkan. Dalam beberapa instances yang menceritakan tentang klan D, it's always pasal takdir diorang. Corazon katakan klan D akan membawa ribut, Vegapunk katakan dia hanya mampu mengucapkan takziah kepada mereka-mereka yang terkesan dengan D, Gorosei katakan Sabo mempunyai takdir malang kerana sentiasa dekat dengan D. Nah, semua ni seolah menunjukkan sesiapa yang mempunyai nama D, bahkan sesiapa yang dekat dengan D akan mendapat malang, dan aku percaya itu adalah sumpahan bagi anomali klan D. Tapi macam aku cakap juga, kalau sesuatu tu disumpah sebagai akibat, ia mesti juga datang dengan kelebihan yang luar biasa. Namun kelebihan ni kita tak nampak pun ada dekat klan D. Nah, what if Oda dah tunjukkan dah pun kelebihan tersebut, cuma kita je yang lalai? What if kelebihan klan D adalah reinkarnasi? Okey, to clarify, ia bukanlah reinkarnasi tapi lebih kepada perwarisan tekad atau terma yang lebih sedap digunakan dalam One Piece, inherited will. Yes, aku faham inherited will ni perkara yang biasa. Tekad dari seseorang, lebih-lebih lagi yang dah meninggoy, telah diwariskan kepada generasi seterusnya, seperti tekad Vegapunk yang mewarisi tekad Dr. Clover, atau Shanks dan Luffy yang mewarisi tekad Roger. So what's make clan D punya inherited will lebih special? Dekat sini baru masuk teori Wheel of DNA aku tadi. Dalam teori ini, aku berspekulasi bahawa bukan hanya tekad telah diturunkan dari generasi ke generasi melalui jalur keturunan D, malah penampilan fizikal juga turut diturunkan ke generasi seterusnya, seolah-olah menjadikan karakter-karakter dari masa silam itu sendiri telah direinkarnasi ke masa depan. Sebab itulah aku kata tadi anomali clan D adalah ciri reinkarnasinya. Okay, let me explain more. So far, setakat ni ada 3 karakter yang kita tahu telah diklarifikasi canonically mempunyai rupa fizikal atau rupa luaran yang persis dengan watak yang jauh di masa lampau. And I don't think this is merely coincidences. Pertama, Zoro dan Ryuma.
Perbandingan Zoro dengan Ryuma sudah ditis Oda sejak dari arc trailer bak lagi sewaktu Zoro bertarung dengan zombie Ryuma, di mana Brook katakan kedua-dua Zoro dan Ryuma seolah-olah seperti dua pemedang yang sama dengan kekuatan yang sama. Malah Ryuma sendiri mengkonfirmasi persamaan tersebut. And then later dalam arc Wano, Hyogoro katakan Zoro sangat mirip dengan Shimotsuki Ushimaru pada masa mudanya, dan seolah ditakdirkan Zoro yang membawa Shusui pulang ke Wano kerana Ryuma juga adalah samurai bermata satu sama dengan Zoro. Dan Vivi dan Lily, di mana kita dapat lihat sendiri kemiripan mereka melalui foto yang dimiliki Imu. Dan last sekali, Luffy. Sejak kebangkitan semula MF The Egghead, dia kerap kali menyalah anggap bahawa Luffy adalah Joy Boy kerana kemiripan mereka berdua, sehingga akhirnya MF sedari tak mungkin Joy Boy masih hidup. Nah, teori ini juga akan bawa kita kepada 4 foto yang dipegang Imo sewaktu arc Reverie, di mana 2 daripada individu dalam foto tersebut, Luffy dan Vivi yang merupakan klan D, adalah mirip dengan karakter sebelum Void Century, Joy Boy dan Lily. So aku percaya 2 lagi karakter, Blackbeard yang juga merupakan klan D dan Shirahoshi yang memang reinkarnasi dari Poseidon juga adalah reinkarnasi luaran daripada karakter-karakter sebelum abad kekosongan, yang membuatkan Imo risau dengan kehadiran mereka. Walaupun Imo pada mulanya ragu-ragu dengan Lily kerana kecuaian Lily telah membuatkan poneglyph tersebar ke serata dunia, atau adakah perbuatan tersebut adalah pelan yang disengajakan, Imo akhirnya mengkonfirmasi sendiri pembelotan Lily dengan menanyakan Cobra nama penuh Lily, yang membuatkan dia terus flip the table. Sebaik saja Cobra katakan terdapat D dalam nama Lily, yang mengkonfirmasi 2 benda. Pertama, Lily memang betul-betul dah membelot dia, dan kedua, Vivi adalah reinkarnasi dari Lily. Dan disebabkan tu, aku percaya Imo mahukan Vivi untuk mengkaji DNA Vivi dengan tujuan membongkar Will of D. Kemungkinan sewaktu Lily telah turun ke dunia manusia dan tidak pulang ke Alabasta, waktu tu jugalah Lily telah convert ke klan D. Kalau dalam part 1 dan 2 aku banyak kupas pasal Lunarian yang turun dari bulan menjadi paralel dengan Anunnaki dan Prometheus dalam mitologi, di mana Lunarian telah mendominasi era di dunia pertama sehingga mencetuskan planet biru ke era penciptaan, sampailah akhirnya lingkup dunia pertama tu kena reset akibat kesan peperangan. Nah, tanpa disangka seolah takdir memainkan peranan sesuai dengan konsep One Piece dengan istilah Destiny of the Age. Dunia kedua juga menariknya bermula dengan cara yang hampir sama, di mana entiti yang sangat mirip dengan Lunarian itu sendiri. Bahkan aku pernah teorikan bahawa mereka berasal dari jalur keturunan yang sama dalam part 1 telah turun juga dari bulan ke planet biru. Nenek moyang kepada suku Birka, Shandia dan Skypia itu sendiri, iaitu Lunarian, yang juga digelar sebagai dewa. Yap, kita akan memulakan era yang seterusnya yang aku istilahkan sebagai era pari-pari. Era di mana turunnya 3 suku pari-pari dari bulan yang akan Hold up. Wait a minute. sekali lagi membawa planet biru ke kemuncaknya, dan juga macam yang kita tahu jugalah, eventually sekali lagi membawa planet biru juga kepada kemusnahannya. Nah, turunnya penduduk bulan ke bumi pada masa lampau yang telah mengubah planet biru, actually kalau korang perasan dah diforeshadowkan Oda dari sejak Skypia Arc. Imbas kembali di Apayat yang dahulunya Pulau Jaya tempat tinggal Shandia, terdapat sebuah poneglyph di tanah Shandora yang menariknya hanya satu-satunya poneglyph di sepanjang siri One Piece yang dibacakan teksnya secara direct, ayat demi ayat. Tak seperti poneglyph-poneglyph lain yang Robin tidak pernah baca kandungannya secara literal, melainkan hanya menyampaikan isi-isi penting dalam poneglyph tersebut seperti keberadaan Pluton dan Poseidon serta janji Joy Boy. Nah, poneglyph tersebut menyampaikan teks yang berbunyi, simpan kebenaran dalam hati dan tutup mulut, kami yang menggerakkan sejarah dengan gemaan lonceng emas. Sepanjang arc Skypia, ayat tersebut bukan sahaja dituliskan di poneglyph, malah ia juga dituliskan di sekitar kota emas Shandora dan diwariskan kepada cucu cicit suku Shandia, seolah mempunyai maksud yang begitu signifikan bukan sahaja dalam kepercayaan Shandia yang mempercayai bahawa lonceng emas akan bergema semula menandakan kebebasan mereka. Bahkan aku percaya ayat tersebut actually mempunyai signifikan dalam timeline dunia One Piece sendiri, kerana mereka sendiri mengakui
teori bahawa mereka lah yang telah menggerakkan sejarah. Okey, kita akan bahas lebih dalam pasal ni nanti. But sebelum tu, kita kena sambung dulu teori Clan D pada part yang keempat yang lepas dan belum lagi dihabiskan. Okey, kita dah bincang tentang asal-usul Clan D, kita dah bincang tentang apa kesalahan Clan D, kita dah bincang pasal anomali Clan D, tapi ada satu lagi yang kita belum habis bincang, and that is bagaimana tercetusnya perubahan hamba-hamba dari dunia pertama tadi kepada anomali yang aku katakan, atau dengan kata lain, bagaimana bermulanya gelaran D itu sendiri. Nah, aku rasa Oda dah bagi kita clue pasal ni, dan clue tersebut resides dekat rangkap keempat dan kelima teks Harley dunia kedua. Those of the half moon dream and those of the moon dream. Nah, kalau terma Clan D merujuk kepada bentuk D yang sama dengan bulan separa, mereka dari bulan di rangkap seterusnya pula merujuk kepada suku-suku yang kita tahu berasal dari bulan yang turun ke bumi pada dunia kedua. Bukan Lunarian, sebab Lunarian dah turun lebih awal sejak dunia pertama. Beda zaman, Jok. Tapi tiga suku pari-pari yang kita kenal sebagai Birka, Shandia dan Skypia. Apa yang menariknya, kenapa rangkap tersebut digandingkan seolah menyembunyikan sesuatu antara mereka dari separa bulan dan mereka dari bulan. Bermakna klan-klan ni, Clan D dan suku pari-pari kemungkinan mempunyai kolerasi antara satu sama lain, dan aku percaya di antara mereka, terutama sekali Birka, adalah suku yang bertanggungjawab mencipta Clan D. Jauh sebelum turun ke planet biru, melalui cover story Enel, kita dah sedia maklum bahawa tamadun di bulan yang digelar sebagai tamadun Birka sudah pun maju. Dalam mural di bulan, kita ditunjukkan bahawa mereka telah berjaya mencipta automata, android yang mampu dihidupkan semula setelah ribuan tahun ditinggalkan dengan hanya menggunakan tenaga elektrik dari Enel, dan mereka juga mempunyai emosi seperti manusia lainnya. Dalam mural yang sama, Birkan juga telah mencipta seolah matahari buatan. Namun begitu, oleh kerana mereka ni ketandusan sumber, mereka terpaksa turun ke planet biru sehingga akhirnya diorang end up terus tinggal dekat sana dan meninggalkan bulan Birka sampailah ni. Nah, aku percaya waktu turunnya mereka ke planet biru ni lah adalah waktu di mana suku-suku dari bulan ni come in contact dengan Clan D. Dan perkara ini actually dah dinukilkan melalui mural di Elbaf dengan gambaran seseorang bersayap yang terbang dekat dengan Noah. Pada part lepas, aku katakan Noah menempatkan keluarga asal Clan D yang berjaya menyelamatkan diri mereka dan hidupan dari dunia pertama. So at some point, Clan D dan suku pari-pari telah bertemu. Bukan itu saja, kalau dilihat dengan lebih teliti, sayap yang dimiliki individu dalam mural tersebut sangat similar dengan sayap suku Birka yang jauh lebih besar dari Shandia dan Skypia. Disebabkan tu, aku syak Birka ni lah yang berkait langsung dengan Clan D. Talk about Birka. Korang perasan tak, out of 3 suku pari-pari, suku Birka ni terlihat lebih special dan kontras daripada suku-suku kembarnya, Shandia dan Skypia, yang mana dua suku ni dilihat seolah-olah berada di kasta yang lebih rendah dari suku Birka. Emotional damage. Physically, Birka mempunyai sayap yang jauh lebih besar dari kedua lainnya. Sebaliknya, Shandia dan Skypia hampir mempunyai bentuk sayap kecil yang sama. Birka mempunyai kemahiran sains dan teknologi berbanding dua lainnya, di mana so far kita diperkenalkan kepada karakter-karakter yang datang dari Birka mostly mempunyai kemahiran mencipta sesuatu yang almost impossible. Enel mampu membina Arc Maxim yang hanya mampu diaktifkan dengan kuasa Devil Fruitnya. Bukan setakat mampu, dia sendiri tahu selok-belok Arc Maxim macam Arc Maxim tu tempat dia selalu buat grab. Betul lah tu. Malah dia membaikinya semula apabila Sanji cuba sabotaj kapal tersebut. Dan kita diperkenalkan dengan Haredas dan kawan-kawannya yang mencipta Pulau Langit Bergerak Weatheria, di mana banyak teknologi cuaca seperti weather ball yang mampu mengawal cuaca telah dihasilkan di sana. Birka juga mempunyai pengetahuan mengenai asal-usul suku mereka dari bulan yang menjadi motivasi Enel untuk pergi ke sana. Hek tamadun dekat bulan tu sendiri diberi nama sebagai Birka. Wait a
minute. Sebaliknya, hal-hal tadi tidak begitu didedahkan kepada dua suku lainnya. Nah, disebabkan ni, aku percaya Birka adalah kunci untuk mempelajari sejarah dunia One Piece, dan ahli Worst Generation terakhir yang berketurunan Birka, Uroch, adalah kandidat paling utama setakat ni untuk membawa kita ke arah tersebut. Kalau anomali lainnya seperti Devil Fruit perlu dimakan untuk mendapatkan sumpahan dan Yoto perlu digunakan, aku percaya D juga mempunyai metod penggunaannya. Nah, metodnya tidak lain dan tidak bukan adalah berkaitan dengan nama teori ini sendiri, iaitu melalui DNA. What if at some point atas sesuatu sebab DNA klan D telah dimodifikasi oleh Birka dengan tujuan untuk mewariskan tekad dan ciri-ciri fizikal mereka ke generasi masa hadapan? Kalau dalam dunia kita, terma untuk prosedur ni kita gelarkan sebagai genetic engineering atau genetic modification, atau dalam bahasa Melayunya kejuruteraan genetik atau pengubahsuaian genetik. Ia adalah suatu prosedur di mana DNA sesuatu organisma telah diubah menggunakan teknologi. Okey, kita masuk sains sikit. Mana yang ngantuk tu, ready to grab your coffee. Es kopi terus kalau melek sampai 7 hari, 8 hari, 10 hari udah biasa, nggak berarti. Untuk yang belum tahu, DNA atau nama panjangnya deoxyribonucleic acid adalah komponen asas setiap hidupan. Tak kiralah kau ni manusia, koin atau pokok durian dekat Raub. Setiap benda hidup dekat muka bumi ni terdiri daripada DNA yang berfungsi sebagai kod atau manual cara penggunaan untuk membina tubuh kita. Cara bagaimana badan kita berfungsi, pembesaran, pembiakan, kesihatan, semualah. Segalanya telah dikodkan dalam DNA kita. Dan setiap individu juga mempunyai set DNA yang berbeza. Nah, ciri spesifik DNA ni adalah iris hereditary. Bermakna ia diwariskan dari induk ke anaknya. Separuh DNA dari ibu dan separuh lagi dari bapa. So, oleh kerana itu, ciri-ciri ini macam aku cakap tadi seperti kesihatan, fizikal, malah IQ dari ibu bapa kita akan diwariskan kepada kita. Sebab tu, bila parent kau contohnya ada penyakit jantung, kau pun ada kemungkinan terdedah kepada penyakit yang sama. Atau bila parent kau tinggi, kau pun ada kemungkinan besar menjadi tinggi. Kita juga boleh jejak asal-usul nenek moyang kita hanya dengan mengkaji DNA kita, kerana DNA mereka yang diwariskan kepada keturunan mereka masih berada dalam sel kita walaupun hanya tinggal kurang dari 1% sekalipun. Nah, ciri inilah yang aku cuba maksudkan dalam teori Wheel of DNA ni. What if modifikasi DNA yang dilakukan oleh klan D pada waktu dahulu bertujuan untuk mengekalkan 100% DNA mereka yang sepatutnya mustahil berlaku kepada keturunan mereka. Bermakna hampir segala ciri yang mereka ada pada waktu pengebuahsuaian tersebut akan lahir semula pada cucu cicit mereka, termasuklah tekad dari mereka. Konsep yang sama juga berlaku tapi melalui suku yang lain, iaitu suku Fishman. Dalam arc Fishman, Frankie yang pelik menyoal adik kepada Tom atas alasan kenapa Tom seorang Fishman, iaitu manusia ikan berkaki, dan spesies ikan yang lain sama sekali, tetapi Dan adiknya pula seorang merman, iaitu manusia ikan yang mempunyai ekor ikan, dan mereka sangat tidak mempunyai kemiripan. Dan menjawab hal tersebut tidak pelik dalam kalangan Fishman dan merman dengan memberikan contoh jika keturunan yang dilahirkan berbeza dari ibu bapanya, seperti mermaid sotong melahirkan merman jerung, itu adalah kerana di suatu masa dalam jalur keturunan mereka terdapatnya merman jerung, membuktikan DNA-nya masih diwariskan ke keturunannya walaupun disuppress. Dan kalau diingat semula, dunia kedua juga adalah dunia di mana Joy Boy itu sangat rapat dengan Puteri Duyung yang juga merupakan seorang Fishman. Nah, what if idea klan D untuk direinkarnasi ke masa depan ni diinspirasi dan di reverse engineer dari ciri-ciri Fishman tadi? Modifikasi DNA adalah prosedur yang bertujuan menghasilkan desired breed of something atau baka yang diingini mengikut kemahuan tertentu. Nah, sepanjang kewujudan spesies manusia, banyak spesies haiwan dan tumbuhan actually telah dimodifikasi oleh manusia sejak puluhan ribu tahun dahulu dengan
cara yang cukup simple, iaitu pembiakan silang dan pembiakan terpilih dari induk untuk menghasilkan benih yang lebih subur, jangka hayat lebih lama, kebal terhadap sesetengah penyakit dan racun. Senang cakap, memberikan faedah untuk kehidupan harian manusia lah. Alhasil, muncullah tanaman dan haiwan ternakan yang digelar sebagai GMO, singkatan bagi Genetically Modified Organism, yang bermaksud organisma yang telah diubah suai genetiknya, yang percaya atau tidak bersepah kat serata dunia sekarang ni yang kita makan sehari-hari. Okey, cukup sampai sini. Satgi korang tertidur pula. Jo, bangun Jo. Nah, balik kepada teori Wheel of DNA, berdasarkan penerangan aku tadi, kebanyakan karakter dari Clan D surprisingly mempunyai ciri yang kita boleh relate dengan organisma yang telah dimodifikasi DNA-nya. Mereka lebih kebal terhadap kecederaan fizikal, mereka lebih kuat secara fizikal dan mental. Walaupun ada dari mereka yang diserang penyakit fatal seperti Law dan Roger, anehnya kedua-duanya tidak mati kerana penyakit tersebut. Penyembuhan tubuh mereka lebih pantas, seperti Luffy yang dapat menumbuhkan semula giginya dengan hanya meminum susu, walaupun itu kemungkinan hasil dari buah devil fruitnya. Rouge dapat mengandungkan Ace selama 20 bulan. Blackbeard mampu makan 2 devil fruit sekaligus. Even kebanyakan dari mereka mempunyai haki secara alami. Mereka seumpama the beta version atau beta update kepada manusia normal. Disebabkan tu, kalau korang perasan, sepanjang siri One Piece, tema lineage atau keturunan adalah salah satu elemen yang sangat dititik berat Oda. Keturunan Celestial Dragon dapat privilege, keturunan D diincar, keturunan Roger diburu, keturunan Fishman di-alienated. Blackbeard juga dianggap special kerana keturunannya yang akan kita bahas di part lain. Wait, what if world government juga cuba melakukan hal yang sama dengan menjadikan Gini sebagai bahan eksperimen? Walaupun hasilnya Gini dapat melahirkan anak yang begitu mirip dengannya, sama seperti kelebihan Candy, namun eksperimen tersebut tetap gagal kerana kedua-dua Gini dan Bonnie telah dijangkiti penyakit yang fatal, Sapphire Scale. Nah, kesimpulannya, aku percaya at some point, atas alasan tertentu yang akan aku bahas once kita officially masuk ke dunia kedua, gene atau DNA Clan D telah diubah suai oleh suku Birka, membuatkan mereka mampu macam apa yang kita bahas sebelum ni, mewariskan tekad dan ciri-ciri fizikal mereka ke generasi masa hadapan seolah direinkarnasi, sehingga menjadikan mereka anomali kepada alam semula jadi. Disebabkan proses yang dilakukan dengan kerjasama Birka ni, Clan D mendapat gelaran sebagai mereka dari bulan separa kerana mereka telah dimodifikasi oleh mereka yang datang dari bulan. Atau mungkin juga untuk idea yang lebih fun, D adalah singkatan bagi nama bahan yang diaplikasikan ke dalam individu Clan D. Tapi disebabkan nama saintifiknya yang terlalu panjang, they just call it D, which makes sense kalau orang tersebut adalah Baka seperti Luffy. Tapi adakah kemungkinan oleh kerana Roger cuba mencapai agenda D ni, dia telah mencari pasangan yang juga merupakan seorang dari Clan D, supaya probability untuk melahirkan anak yang mempunyai genetik D adalah lebih tinggi kerana DNA diwariskan separuh dari ibu dan separuh dari bapa macam aku cakap tadi. Jadi aku percaya mungkin kita dah ada sedikit clue tentang siapa itu ibu kepada Luffy. Bukan Kurokomam. Yap, aku percaya mak kepada Luffy juga adalah seorang D. Tapi cukup sampai di sini. Dah tiba masanya kita masuk ke dunia kedua. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.